Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Hari ini kita nak podcast lagi sekali untuk tajuk berkenaan dengan apa kita nak buat bila mana kita nak buat konten. Jadi, let's go. Okay, jadi sebelum kita nak pergi lebih jauh, jadi lebih baik untuk saya introduce untuk kita punya tajuk podcast pada hari ini, iaitu berkenaan dengan saya terjumpa satu komen dekat YouTubers punya video, iaitu komen daripada Mr. Kokong, di mana YouTubers punya konten ni dicerita pada tentang kesalahan yang dia buat menyebabkan 1000 kebaikan dia yang lain tak nampak. Jadi saya tengok komen daripada Mr. Kokong ni, saya sangat bersetuju, dan anda semua pun tahu siapa Mr. Kokom ni. Dia YouTubers di Malaysia dan antara yang membuat konten-konten yang sangat baik untuk semua lapisan masyarakat. Jadi komen apa yang dia berikan dekat YouTubers tu, boleh tengok dekat sini. Okey, jadi sebelum kita nak borak tentang komen Mr. Kokom ni, jangan lupa untuk share dan subscribe channel ni untuk supaya lebih ramai orang tahu tentang kita punya podcast dan konten-konten. InsyaAllah konten-konten yang akan datang daripada saya sendiri berkenaan dengan podcast, kita akan borak-borak santai yang insyaAllah memberi sedikitlah manfaat, jika memberi manfaat lah. Dan saya mengharapkan ada sedikit manfaat dan bekal untuk saya bawa dekat hari kemudian, insyaAllah. Jadi kalau kita tengok komen daripada Mr. Kokom ni, saya tutup nama dekat komen tu supaya korang tak tahulah siapa yang komen daripada Kokom ni. Jadi kalau korang nak tahu, korang cari sendiri. Okey, jadi pada baris yang pertama dekat atas tu, dia bagi tahu kita nak maju dalam bidang perfilman dan seni, tapi asas kita tetap agama. Yes, bila mana kita nak buat bila mana kita nak buat konten, perkara pertama yang kita kena tengok adalah berkaitan dengan apa konten yang kita nak buat. Adakah benda tu lari daripada syariat Islam ataupun tak? Yes, memang kita ada pandangan sendiri, tetapi pandangan kita tu dia ada border ataupun dia ada batas dia. Kat mana limit yang kita boleh pergi dan kat mana yang kita tak boleh nak pergi jauh. Jadi bila mana, sebab itulah dalam Islam dia ada batas-batas iman. Bila mana kita dah melebihi daripada batas iman kita tu, maka kita akan jadi kufur. Saya kat sini bukan nak mengkafirkan, tetapi itu adalah hakikat sebenar tentang dalam agama Islam. Agama Islam itu satu perkara yang mudah, tetapi kita jangan ambil mudah sehingga mana kita boleh buat suka hati kita. Jadi kita pergi kepada yang kedua, biar kita tak megah dalam bidang seni dan filem, biar kita tak international, asalkan agama kita tetap dijaga. Walaupun kita ni kita nak makin maju dalam dunia teknologi, dalam perfilman, daripada apa sudut sekalipun, tetapi yang paling penting agama kita kena jaga. Sebab apa agama kita kena jaga? Hidup kita dekat dunia ini berpandukan kepada agama. Tanpa agama, maka siapalah kita hari ini? Dan tak ada satu tamadun pun yang berjaya tanpa adanya pegangan agama. Jadi sebab itulah dalam, kalau kita tengok satu perkataan, iaitu Al-Islam ya'lu wala yu'la alaih, yang bermaksud Islam itu tinggi, tiada yang lebih tinggi daripada dia. Jadi setiap apa yang kita nak buat ataupun konten yang kita nak buat, yang pertama kita kena letakkan bahawa adakah ianya bercanggah daripada syariat Islam ataupun ianya dibolehkan. Jadi bila mana kita dah lepas syarat yang pertama, iaitu benda ni tak bertentangan dengan agama Islam, okey, proceed kepada yang kedua, kita nak buat konten tentang apa. Jadi kita tengok pula konten yang step kedua, sama ada konten yang kita nak buat itu adakah kepakaran kita ataupun kita nak buat palatau. Palatau tu tahu, palatau tu dia tak tahu, tapi dia buat kepala sendiri sehingga mana dia macam tahu. Dia tahu semua benda sehingga mana dia tak perlu pun nak
komen ataupun memberi pandangan daripada sudut tu, sehingga mana ianya menjadi satu fitnah kepada orang yang alim daripada bidang tersebut. Contoh dia kalau kita tengok kat sini, Kokom komen daripada perenggan yang baris yang keempat, iaitu buat video yang pakar, which is lifestyle, tech tips, unboxing. Bab agama kita biar kepada yang pakar. Ya, betul. Dalam setiap daripada bidang kehidupan kita ini akan adanya pakar-pakar dia sendiri. Dekat, kalau contoh dia, saya ambil satu contoh, iaitu bidang perubatan. Dalam bidang perubatan, dia akan ada pecahan-pecahan dia yang berkaitan dengan bidang perubatan itu sendiri. Contoh dia bidang pakar jantung. Dia akan ada lagi satu pakar bedah, pakar bius. Dia akan ada lagi bahagian pakar sakit puan, pakar ortopedik, pakar bahagian mata, dan setiap daripada item untuk sakit tu dia ada pakar-pakar dia. Cuba kita bayangkan, bila mana kita pergi dapat konsult daripada doktor tetapi bukan pakar dia. Dia adalah pakar mata, tetapi adakah dia boleh membuat keputusan yang sama seperti pakar tulang yang membuat keputusan? Jadi saya sangat salute dan respect daripada doktor-doktor daripada bidang perubatan ni. Bila mana kalau contoh dia, saya pergi hospital, bila mana saya dapatkan nasihat dan pandangan, dia akan sampai satu masa dia dah tak boleh nak cakap lebih. Sebab apa? Dia ada integriti dan dia tahu kat mana level dia. Walaupun kalau kita tengok, kita pergi dekat klinik sakit luar tu, dia doktor tu dia boleh rawat semua, tetapi dia akan refer sampai satu ketika untuk appointment dan sebagainya, dia akan sub kepada pakar dia. Jadi sama juga dalam bidang-bidang lain, dalam bidang engineering, daripada bidang agama. Tapi hari ni kalau kita lihat, ramai orang nak jadi pakar daripada bidang agama, sedangkan mereka itu tidaklah pakar dalam bidang-bidang agama. Dan kalau kita lihat sendiri, dalam bidang agama ni, dia akan ada juga banyak pecahan dia. Contoh dia bidang akidah, daripada bidang akidah, bidang hadis, fiqh, daripada ibadah, daripada semua perkara itu dia akan ada orang yang mahir dan alim daripada bidang itu. Jadi untuk YouTubers dekat luar sana ataupun siapa-siapa influencer yang ada dekat luar sana, bila mana kita nak buat konten, kita kena fikir, adakah apa yang kita cakap itu akan memberi pengaruh kepada orang, seterusnya memberi maklumat yang salah, maka ianya menjadi tanggungjawab kita untuk kita bertanggungjawab apa yang kita cakap. Kita tak boleh kata itu pandangan saya, itu pandangan saya. Memang kita, setiap daripada kita akan ada pandangan sendiri, tetapi ada part yang di mana pandangan kita itu tidak boleh melebihi daripada pandangan daripada agama itu sendiri. Walaupun kita, contoh dia, kenapa contoh dia, bila contoh kita tak bersetuju tentang agama tu, adakah kita boleh keluarkan pandangan kita kepada khalayak ramai sehingga mana orang boleh ambil pegangan kita itu dan menjadikan ikutan? Itu adalah fitnah untuk yang kita nak tahu. Jadi sangat bahaya ya tuan-tuan, bila mana kita ini sebagai influencer yang ramai followers menjadikan pandangan kita itu untuk diikuti. Walaupun kita kata hanya pandangan, tak nak orang ikut, tapi korang yang jadi influencer itu dah kena tahu bahawa korang semua ada follower. Jadi bila mana ada follower, akan ada orang yang ikut dan mengikuti pandangan anda, dan seterusnya dia akan cerita pula benda tu ke orang lain. Jadi kalau kita lihat hari ini, normalisasi kepada satu-satu perkara pada tahun ini ia semakin membarah lah. Kalau kita tengok contoh dia dekat Twitter, toksik itu semakin banyak, bila mana semua nak bercakap tentang satu-satu item itu bukan daripada bidang dia, dan bila mana orang tegur dia marah pula. Ini pun masalah juga. Jadi benda ni kita sepatutnya bila mana kita ditegur ataupun kita diberitahu tentang salahnya ilmu yang kita kongsikan dekat netizen itu, perlunya untuk kita tahu dan sedar bahawa kita salah, dan cara yang terbaik adalah untuk kita minta maaf. Dan perkara bila mana kita dah minta maaf tu, kita berazam dan berjanji untuk tidak buat benda tu lagi. Jadi insya-Allah saya melihat pada masa akan datang, dunia teknologi dekat negara Malaysia ni akan semakin maju,
dan saya mengharapkan influencer yang berada dekat luar sana supaya menjadi contoh dan ikutan yang baik, supaya supaya ianya menjadi tauladan yang baik dan diikuti oleh adik-adik ataupun kanak-kanak yang masih lagi kecil hari ini, supaya kita dapat menjadi contoh yang baik. Diorang ni jadi satu generasi yang baik. Jadi kalau kita tengok dekat YouTube sendirilah, banyak model ataupun ikon-ikon yang kita boleh jadikan contoh untuk kita follow sendiri. Contoh dia macam saya sebut tadi lah, Mr. Kokom. Apa lagi, kalau kita minat tentang video-video macam tu, kita boleh tengok Mr. Kokom, apa niche dia. Jadi setiap daripada YouTubers ni dia ada dia punya niche dia. Jadi kita bolehlah ambil ataupun ikut yang mana yang terbaik dan sesuai untuk kita. Jadi insya-Allah jangan lupa share video ni. Dan saya mohon maaf kalau ada terkasar bahasa ataupun tersilap kata. Cuma saya nak kongsikanlah supaya dunia kita lebih baik selepas ini dengan adanya influencer yang lebih baik dan menjadikan anak bangsa kita ini menjadi manusia yang lebih bertamadun. InsyaAllah guys, jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi untuk next podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.